Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ini adalah Ramadan yang ke-6 yang kita sambut serba kekurangan, di mana PKP yang ke-43. Dan saya berharap semua untuk stay at home, masih lagi berada di rumah untuk keselamatan kita semua. Kita mampu untuk membunuh bakteria coronavirus ni. Okay, channel ni adalah bertujuan untuk sis kongsi tips dan juga pengalaman sis bagaimana sis boleh jadi kurus, taklah kurus sangat pun, mengurangkan berat badan daripada 80 kilo kepada 59 kilo. Lebih kurang 21 kilo pengurangan. Rentetan daripada sebelum ini, sis ada update gambar share di Facebook sis Sida Tantiana yang mengatakan gambar sis sebelum dan selepas, semasa berat 80 kilo dan selepas 59 kilo. Jadi sis buat keputusan untuk buat YouTube channel untuk sama-sama kongsi kepada semua. Tapi sebelum tu, marilah kita sama-sama tengok dan lihat gambar sis sebelum ni, yang orang kata gambar yang berisi, gambar yang gemuk, boleh kata obes lah. Okey, jom sama-sama kita tengok. Okey, macam mana gambar sis masa dulu kala? Okey, sebelum sis share beberapa tips manual yang telah sis buat, sebelum tu sis cerita dulu pengalaman sis, bagaimana sis boleh menjadi gemuk. Okey, masa sebelum kahwin, sebelum alam perkahwinan, berat sis hanya 45 kg sahaja. 45 kg, yang mana memang boleh pakai saiz S atau XS kot. Jadi pada ketika itu memang tidaklah orang kata takut sangat akan naik badan. Okey, selepas sis berkahwin pada umur 25 tahun dan pada umur 27 tahun, pada tahun 2012, sis telah melahirkan seorang puteri, seorang anak, dengan cara pembedahan caesar, dan juga pada ketika itu sis tidak dibenarkan oleh doktor untuk mengandung lagi dalam masa 2 tahun. Jadi pada ketika itu memang rasa tertekan, sebab sis perlu makan pil perancang. Pil perancang tu menyebabkan badan sis naik, dan juga tak turun-turun. Naik pada ketika itu 80 lebih kilo akan pil perancang. Tapi tidaklah semua kesannya kepada semua. Janganlah kata nanti sis cakap sebab pil perancang pula. Tidak. Tapi kondisi badan sis pada ketika itu menyebabkan naik, badan sis naik. Pada ketika itu husband sis beritahu, selepas 2 tahun husband sis minta berhentilah makan pil tersebut, pil perancang, disebabkan takut badan akan terus naik dan tak makan dah pil perancang tu. Selepas tak makan dah pil perancang tu, badan sis turun kepada 80 kilo. Daripada 80 lebih kilo tu, turun kepada 80 kilo. Pada ketika itu, pada turun pada 80 kilo itu, tetap tak turun-turun.
tak turun-turun daripada tahun 2012 hingga 2018. Tak turun-turun kerana dah kurang, lepas tu cara pemakanan kita pula tak seimbang, lepas tu makan kita kata ikut atas apa yang kita rasa kita nak makan dan sebagainya kan. Jadi pada ketiga itu sis pula berniaga. Lepas tu sis makan orang kata banyak siapa, makan lewat malam. Dan makan lewat malam tu sebab kita bekerja sendiri ni, maknanya kita lebih kepada bekerja ikut masa kita, ikut masa senang kita. Dan sis banyak bekerja pada waktu malam pada ketiga itu. Pada siang hari sis ada buka kedai dan sebagainya, jadi tak sempat untuk menyiapkan kerja-kerja tambahan. Jadi pada malam hari pukul 10, pukul 11 makan nasi sedap sangat. Okay, lepas tu bila dah 80 kilo tu rasa macam confident level very low. Tak nak melawar langsung, pakai tudung pun macam makcik-makcik je. Okay, pakai baju semua ketat. Dan juga rasa macam kenapa berat boleh jadi macam ni. Dan rasa sangat penat, sangat letih, jalan sikit letih. Sis selalu hantar barang kepada customer dan sebagainya. Memang tak boleh tahan, penat. Worst lah, memang worst. Rasa worst sangat. Okay, selalu. Dan pada ketiga itu sis selalu pergi klinik sebab ambil inhaler untuk oksigen dan sebagainya. Rasa macam pada ketiga tu banyak kali semput je pergi klinik, rasa macam I have to do something. Dan apabila ayah sis meninggal pada tahun 2016, Al-Fatihah. Memang punca kematian dia adalah inilah silent killer punya penyakit, iaitu jantung lah, yang kita tak tahu. Semasa dia hidup memang dia tak ada penyakit jantung. Dan juga semput yang sangat kritikal, dan dia perlu pakai gas inhaler dan sebagainya. Jadi pada ketiga itu sis dah rasa sedikit kesedaran apa yang sis perlu buat untuk menurunkan berat badan sis pada ketiga itu. Okey, pada tahun 2018 pula, seorang lagi daripada orang kata ahli keluarga sis yang terkena penyakit kencing manis. Itu sis dah rasa macam I have to do something, dan fikir macam mana mekanisme untuk sis mengurangkan berat badan yang sis ada sekarang. Jadi masa tu lebih kepada takut penyakit lah, macam ni, takut penyakit obes, kencing manis darah tinggi dan sebagainya. Apabila kencing manis boleh merebak pula buah pinggang dan sebagainya. Fikir macam mana sis nak buat kan. Sebabnya sis ada anak, fikir kalau apa-apa berlaku pada sis, macam mana anak sis dan sebagainya. Okay, masa tu doktor cari-cari lah, banyak sis cuba diet yang rasanya macam agak mengecewakan juga. Sis ada cuba diet Atkins, tapi tak boleh diet Atkins sebabnya sis tak boleh tak ada nasi. Sebab kita dah, kondisi badan kita memang dah biasa dengan nasi, dan kita pula orang Melayu Atkins, memang tak jadi. Memang rasa macam fail terus, sebab rasa flat memang tak boleh nak pergi tak makan nasi, hanya protein saja, dan everything about karbo tak boleh ambil kan pada ketiga tu. Macam mi ke, mihun ke, roti ke, jadi macam nasi dah tak boleh ambil. Jadi sis memang tak boleh dengan diet yang macam tu. Jadi sis fikir banyak cara jugalah, fikir lama jugalah sis fikir daripada 2018 tu. Dan sis dapat tips, satu persatu tips. Ialah mungkin sebab sis berdoa juga pada Allah, sebab sis kata sis nak kurus, sis nak menjaga kesihatan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah jugalah atas doa. Sis akan kongsi tips-tips tersebut dalam video sis yang kedua. Okey, rasanya setakat di sini saja video sis pada hari ini, dan sis harap semua boleh like, subscribe yang penting like, subscribe, komen video sis, dan tengok video sis sampai habis untuk kita sama-sama share. Rasanya memang sis memang saja nak buat video ni untuk sis share dengan semua orang apakah tips-tips yang telah sis
sendiri buat dan alhamdulillah berjaya mengurangkan 21 kilo. Dan harap bersabar ya semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang kedua. Assalamualaikum. Okay.